Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Saya doakan semoga kalian sihat walafiat walau di mana pun kalian berada. Saya minta maaf saya tak ada mood sangat hari ni. Daripada pagi tadi saya bila tengok berita betul-betul saya marah dan rasa macam kecewa sangat. Okey. Saya marah kat siapa ya? Saya marah dekat orang yang mabuk. Orang yang mabuk dan langgar sehingga mati, sehingga cedera, sehingga menyebabkan kemalangan pada orang lain. Yang mabuk menyebabkan orang lain sengsara. Orang lain tu tak mabuk pun. Orang lain tu ada yang balik kerja, ada yang baru hantar makanan yang dimasak oleh isteri, ada yang nak pergi kerja pun ada. Orang yang tak mabuk yang menjadi mangsa. Ya. Saya pernah tengok. Saya rasa ramai juga yang tengok ulasan daripada menteri di Kementerian Pengangkutan dan beberapa menteri, wakil rakyat dan juga pemimpin dah buat ulasan tentang ni. Ada yang cadangkan supaya dikaji semula tahap yang dibenarkan untuk minum. Ya, buat masa sekarang ni tak silap saya 0.08% ya. Ataupun 80 mg tentu yang dibenarkan, dan dalam kebanyakan kes kemalangan semuanya melebihi had 100 lebih macam tu. Yang terbaru pada hari inilah, hari ini 1 Jun 2020, apabila semalam lah perkara tersebut berlaku semalam. Seorang lelaki yang dalam perjalanan pulang tak silapnya, selepas delivery makanan yang dimasak oleh isteri, dilanggar daripada belakang dan motornya diseret sejauh 3 km. Dah kena langgar belakang, motor tu seret 3 km. Orang mabuk dia macam tu, hilang akal, hilang pertimbangan, dia tak waras. Kalau orang tak mabuk, dia langgar, dia berhenti, betul tak? Bila mabuk, dia langgar, dia jalan je ikut suka. Sama juga macam yang berlaku di Kuantan, dekat bypass Gebeng. Dia dah bergerak melawan arus, menyongsang arus sejauh 7 km dan melanggar kereta lain. Meninggal yang dilanggar tu. Saya tak nak sebut bangsa, saya tak nak sebut agama. Kalau saya tak sebut pun semua orang tahu yang meninggal tu Muslim Melayu, tak mabuk, on the way pergi kerja, on the way balik kerja. Yang melanggar tu sedia maklum bangsa apa. Saya bukan nak resis, tapi come on. Takkan tak belajar something kat sini kan? Dah berkali-kali berlaku kot. Bukannya sekali dua, bukannya baru tahun ni berlaku. Banyak kali dah pun jadi. Takkan tak belajar apa-apa kot. Macam ni lah, kita tengok pada logik lah. Baik, agama kita sebelahkan sikit. Sebab apa? Dia berbeza. Pandangan Islam kata haram, pandangan agama-agama lain tak sama. Tetapi satu je yang sama. Dalam semua agama, tidak ada agama pun yang membenarkan pengikut dia bunuh orang lain dengan cara macam ni, langgar orang sampai mati. Bagi tahu saya dekat mana dalam Malaysia ni agama apa yang benarkan pengikut dia langgar orang lain sampai mati? Tak ada kan? So come on lah, guna common sense, boleh tak? Saya tak pernah marah, tapi kali ni saya memang kecewa lah. Sebab benda tu berlaku hampir setiap hari. Kita tengok frontliner kita, polis pun kena langgar sampai mati. Dan masih lagi orang yang langgar tu, bila bawa ke mahkamah, dia cakap apa? Dia mengaku tak bersalah. Sama macam kes yang langgar motor ni, sampai 3 km. Bila polis bawa dia ke mahkamah, mengaku tak bersalah. Cek darah, kandungan alkohol tinggi. Masih lagi ada hati mengaku tak bersalah. Dah buat orang mati tu. Orang yang mati tu tak boleh datang ke mahkamah pun nak bela diri dia. Yang melanggar ni boleh mengaku tak bersalah pula menyebabkan kematian. Saya harap kerajaan cuba buat something. Buat sesuatu supaya macam ni lah. Senang cerita, tak payah kaji lah tahap alkohol yang dibenarkan tu. Batalkan terus
undang-undang tu cakap tak boleh langsung. Tak boleh minum walau sedikit pun untuk memandu. Kenapa saya cakap tak boleh? Saya ada sebabnya. Anda tengok regulation. Kalau di kilang-kilang, operator yang menjaga mesin-mesin, yang perlukan operator itu fokus pada mesin-mesin, adakah dibenarkan operator tersebut mengendalikan mesin dalam keadaan mabuk? Walaupun dia minum sedikit, tak dibenarkan langsung. Malah kalau dia pergi ke klinik dapat ubat sesama ke ubat batuk, dah tulis dah kat ubat tu, kalau makan ubat ni tak boleh operate mesin-mesin berat, tak boleh memandu. Makan ubat yang memberi kesihatan pun dah tulis tak boleh operate mesin, tak boleh memandu. Alkohol ni apa kebaikan dia? Kenapa masih lagi dibenarkan dengan tahap tertentu lah whatsoever? Kita tak perlu benda tu. Okeylah, kita ambil yang ni lah. Kalau kata mesin tu ni kan, kita ambil yang orang kata similar dengan memandu. Dalam berlumba, lumba kereta secara profesional, saya berada dalam bidang ni. Saya dah ada lesen, saya mengambil lesen sebagai pelumba. Dalam peraturan dah termaktub, seorang pelumba tidak boleh minum minuman keras sebelum berlumba. Bermaksudnya, pelumba tidak boleh berada dalam pengaruh alkohol. Tidak boleh mabuk. Kalau minum sedikit pun tak boleh. Dia tak ada tulis kata 0.5 ke 8%, tak ada. Kalau berlumba, tak boleh langsung. Sikit pun tak boleh. Bayangkan berlumba kereta tu dah berada dalam keadaan selamat. Kereta tu ada roll cage. Kereta lumba ni, tayar dia, brake, semua okey, selamat. Berlumba pula di litar lumba yang memang dah selamat. Segala keselamatan dijaga di litar lumba ni. Dan semua orang di litar lumba race satu hala je, one way saja. Tak ada yang macam tu datang. Semuanya one way. Itu di litar lumba. Dan semua pelumba dalam litar lumba pakai helmet, pakai racing suit yang kalis api. Semuanya dalam keadaan selamat macam tu pun tak dibenarkan sikit pun minum alkohol. Tak benar langsung. Jadi pelik apabila pemandu biasa macam kita bawa kereta di jalan raya yang penuh dengan risiko, yang semua orang, kita tak tahu okey, dalam, sebab kita bayangkan racing, dekat racing track semua orang jaga keselamatan yang sangat tinggi, tapi dekat jalan raya ada orang kadang tu lesen pun mati, kereta pun belum tentu condition dia, brake dan sebagainya. Dekat jalan raya yang biasa ni, macam mana boleh allow minum arak dengan percentage dan whatever? Saya benci dengar daripada menteri tersebut lah, daripada beberapa pakar. Saya tak suka. Kalau kat tempat yang macam kilang pun tak dibenarkan. Okey, sahabat saya yang buat channel tentang pengawal trafik, kita boleh tanya dengan dia. Even pengawal trafik pun ataupun pilot pun tak dibenarkan. Orang yang bekerja secara profesional, yang ada risiko di tempat-tempat tersebut, pengendalinya tak dibenarkan minum walaupun sedikit. Jadi macam mana di jalan raya yang ada risiko, tempat yang sama juga ada risiko, dibenarkan pula minum arak? Saya tak suka. Betul. Saya anggap benda ni, saya tak tahu kenapa. Sama ada sentimen ke dan sebagainya. Takkan nak tunggu yang kena langgar tu menteri kan? Takkan yang nak tunggu kena langgar tu bangsa lain, ataupun yang kena langgar tu orang penting, barulah nak ubah, nak gubal kan? Come on lah kan? Sampai bila nak tunggu kan? Saya kecewa. Selalunya saya tak rasa macam ni, tapi bila saya tengok, sebab dalam tempoh 2 minggu ni cukup lah, berapa banyak kes. Dalam tempoh PKP lah sebenarnya, polis yang jaga kawalan keselamatan dekat roadblock pun kena langgar. Bukannya sekali, ada 2 kes pula tu langgar. Lepas tu ada yang cuba tumbuk polis lagi. Sebab apa? Dia mabuk. Jadi sebab tu saya fikir memang tak perlu dah kaji, tak perlulah nak adjust undang-undang tu. Bagi tahu dia undang-undang baru, mansuh terus. Siapa yang minum walaupun sedikit, teruskan dengan undang-undang. Dan penguatkuasaan tu saya fikir letaklah berapa ribu sekalipun, orang tu tak minum sebab apa? Dia tahu, adalah ni 0.08%. Macam ni saya nak tanya lah, macam mana nak tahu 0.08% tu? Adakah setiap orang yang minum ni dia ada alat untuk cek? Tak ada kan?
Alat check tu pun ada kat Roblox je saya nampak. Saya tak yakin orang yang beli minuman keras ni dia ada alat untuk check. Tak semua kot. Jadi kalau macam tu, kenapa benarkan? Kalau saya tak perlu. Tak perlu benarkan, tak perlu jual pun. Ketat kan? Letakkan lesen ke? Kan? Sebab minuman tu pun bawah 18 tak boleh minum. Jadi kalau macam tu, kenapa boleh jual di 7E, boleh jual di kedai-kedai, di hotel, kan? Lesen kan hanya penjual berlesen saja. Tak perlu letakkan 7E semua tu. Satu kedai khas, yang nak beli tu pun dia kena daftar dan sebagainya, kena isi nama. Macam kita nak pergi Jaya, nak pergi mana, kena isi nama semua kan. Kena buat macam tu. Kalau dia didapati melanggar undang-undang jalan raya, langgar sana sini, terlibat kemalangan, bila check rekod dia mabuk, check pula rekod dia tak pernah beli, tak pernah daftar pun beli. Banyak tu saman. Saman sebab apa, memandu dalam keadaan mabuk, memandu dengan cuai, membeli alkohol tanpa lesen, kan? Barulah kurang sikit kot. Lagipun kita tak guna lah, kita promote healthy life, tapi apa ni, agak masih ada kan. Come on lah, saya tak tahu. Saya harap kita boleh buat something. Saya harap benda ni, mungkin saya tak boleh nak cakap pada siapa-siapa yang ada power, tapi mungkin kalian kenal ke, rakan dekat mana-mana sebagainya, boleh sampaikan benda ni kan, supaya ambil juga iktibar daripada apa yang berlaku. Sekarang ni dekat Facebook pun dah ada, dan saya akan sharekan link di mana kita boleh buat survey supaya kita nyatakan sokongan ataupun sebagainya terhadap perkara yang berlaku sekarang ni. Okey, terima kasih kerana menonton. Sekarang dah masuk waktu maghrib, saya nak pergi solat, saya nak tenangkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Anda boleh tekan button subscribe di sini dan anda boleh tonton video seterusnya di sini. So, jumpa anda di video seterusnya.